penyiaran ke bidang sukan dan seterusnya diangkat menjadi ahli Dewan Negara. Itulah kisah Senator Datuk Ras Adiba Razi. Assalamualaikum. Senator kita. Ya. Waalaikumsalam. Sihat Senator sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teramatlah sihat. Kursi roda pun dah tak muat. Tapi saya tengok maintain dia. Okey. Macam ni. Kakak, kita nak tahu, yalah, kita kan tak lama ni kan ada sukan apa Paralimpik. Paralimpik. So kita nak kaitkan dengan akak punya semangat kesukanan. Akak sukan menembak tu kak, dah lama ataupun baru-baru ni? Yep. Akak sebenarnya mula dengan acara sukan Paralimpik ni dari 3 acara sebenarnya. Menembak tu yang last. Pertamanya kita main badminton, berenang, habis tu kita buat long distance marathon. Akak pernah tolak kursi roda daripada Johor Bahru sampai Putrajaya. Yes. 422 km kan. So lepas akak berkecimpung dalam sukan menembak. So masa tu rasanya akak 2004 kot akak masuk sukan menembak. Actually masa akak mula-mula menembak tu akak cuba dengan guna pistol, tapi tangan akak tak berapa kuat. Jadi lepas tu jurulatih kata cuba dengan guna senapang. Jadi akak pun mulalah dengan senapang air rifle 10 meter dan kemudiannya 3 posisi 50 meter. Air rifle 10 meter tu kita gunakan pellet yang comel-comel tu. So kami akak teruskan dengan 50 meter yang kita guna memang peluru betul. Alhamdulillah masa akak dilatih oleh Angkatan Tentera Malaysia. Sekarang ni akak punya coach masih Tentera Udara. Tapi akak took a break 2 tahun ni. Akak buat operasi tangan kanan dengan kiri. Jadi insyaAllah pas habis semua ni akak tanding balik. Tapi tips untuk mereka yang berminat untuk kecimpung dalam sukan menembak ni? Kita pergi ke persatuan-persatuan menembak yang berdekatan dengan kita. Macam akak pergi ke Persatuan Menembak Selangor yang dekat airport. Dari situ kita jadi ahli dan kemudiannya kita minta orang melatih kita. So kalau yang nak dekat dengan Paralimpik tu kita kena melalui persatuan ataupun terus ke Majlis Paralimpik Malaysia. Akak menembak kan akak? Minat tu tengok apa dulu kan? Bukan tengok cerita perang ke apa ke? Inspirasi menembak tu kan? Kalau kita menembak tu kita concentrate minda kita punya pergerakan, kita punya degupan jantung. Jadi akak yang boleh fokus dan masa tu sebenarnya akak betul-betul serius akak beritahu diri akak apabila kita menembak tu kita fokus. Tak ada lain di keliling kita tu yang penting melainkan Allah dan juga apa yang akak tengah di bahagian depan. Tapi beberapa tahun yang lalu akak sebenarnya fokus seperti akak cuba untuk mempertahankan Al-Aqsa. So akak concentrate ni pegang senjata tu. Hebat. Bestnya. Cuma Senator, sebelum kita nak tanya macam mana nak kawal perasaan gugup atau debaran jantung pasal nak fokus waktu sukan menembak kan, nak tanya juga sikit pengalaman yang paling Senator tak boleh lupa waktu mewakili negara dalam sukan para ASEAN. Sampai bahagian dalam sukan para ni sebenarnya dia kompetitor kita yang lain-lain yang bersama kita, mereka semua hebat-hebat belaka. Dan macam sukan menembak, kami punya first pemegang peringkat Paralimpik dunia dari sukan menembak, nama dia adalah Libby Kuswala, dia dari Australia. Sekarang ni dia nak dekat 80 tahun. Dia adalah pemegang yang pertama. Jadi dalam sukan menembak ni dia memang memerlukan kita fokus bagaimana kita boleh menenangkan diri kita. Penting untuk kita ingat kalau kita menembak dia tidak kisah umur sebenarnya. Dia kisah kita steady, kita memegang senjata dan untuk kita betul-betul tembak dengan tepat, kita mesti pastikan kita block semua benda di keliling kita. Jangan fikir apa-apa. Jadi dia kalau misal kata kalau kita orang Islam tentu sekali kita boleh berzikir, tetapi kita kena everything out, kita semua dan cuma nafas kita punya trigger point dan kita punya mata. Itu saja. Itu yang paling penting. Habis tu degupan jantung tu kita kena kontrol gitu. Bukan senang. Yang kita geruni adalah kehebatan masing-masing. Kita tidak gerun kalau orang tu buat macam alah nak tunjuk dia terror, nak tunjuk dia cara dia herdik kita semua. Tuan tak ingat pasal antara kami memang semua OKU pun. Kita masuk, kita seorang saja menembak. Jadi coach cakap apa, orang lain cakap apa, tak boleh. Kat suka menembak ni tak boleh nak cer. Pasal kalau orang tu berikan sorakan mengganggu. Berdebar. Jadi like duk. Kita kena cool aja.
Jadi itulah yang kena relax. Cuma sewaktu pertandingan akhir tu, ya, yang orang di belakang tu yang beri sorakan tu, diorang tu yang akan macam bagi kita anxious tau, bagi kita macam gugup. Pasal diorang akan tepuk-tepuk, Oh, diorang akan okey buat okey. so itu pasal kita punya betul-betul kena block macam tak ada orang. Buat apalah gelak ke, Okey. barang ke apa, kita akan relax je. Dan kita tahu Senator pernah buat Malaysia buat off record di mana berkerusi roda dari Johor Bahru ke Putrajaya 490 kilometer. Berapa lama berkerusi roda tu dan kenapa Mana akan nak dapat buat benda ni? Semangat tu. Saya terus terang akak nak katakan itu adalah satu kerja gila. Pasal sekarang Gila. kalau akak bawa kereta daripada KL JB KL, cakap ya Allah ya Tuhan, jauh punya kan. Tetapi waktu itu pasal akak mencari-cari apa ni ketenangan, kekuatan. Jadi akak turun ke Padang untuk bersama dengan OKU dan juga ibu bapa mereka untuk mengatakan sesungguhnya walaupun anak kita seorang OKU, kita get them sama-sama berkecimpung dalam bidang sukan. So itu yang paling penting. Jadi masa tu akak pun tak tahu kat mana akak dapat tenaga. Serius tak tahu. Pas saja subuh, tolak-tolak kursi roda. Habis tu sebelum maghrib kita berhenti. Dan akak sampai tangan semua dah tak rasa dah. Dah tak rasa. Kita menggunakan ini saja yang akak boleh guna, akak punya tangan, lengan kan. Jadi dari situlah akak rasa itu pasal akak ada injury kedua-dua belah kanan kiri, koyak tendon, ligamen bagai. Sebenarnya yang berikan akak kekuatan adalah satu, yang Esa berikan kita kekuatan yang luar biasa yang kita sebenarnya tidak tahu. Okey, dan kedua, akak masa tu bingung. Akak tak tahu kenapa akak jadi OKU, akak tidak keruan. Masa tu mencari-carilah kan. Mencari-cari. Tetapi sebenarnya apa yang akak cari adalah mencari Tuhan. Kerana masa tu jatuh sangat. Jadi kalau kita dilahirkan OKU berbeza dengan orang yang bukan OKU. Jadi masa tu baru akak tahu sebenarnya kekuatan yang kita punyai itu sebenarnya kita tidak tahu kita punyai pun langsung. Sehinggalah akak melakukan maraton jarak jauh itu. It's crazy tetapi dari situ baru akak tahu sebenarnya aku punyai kekuatan, aku sendiri tidak tahu sebegitu. So masa kat situ kan, Senator ada rasa macam menyalahkan takdir tak? Terus terang saya katakan saya tidak keruan. Saya tak tahu, akak tak tahu kenapa benda ni jadi pada akak. Berlaku terlalu cepat kan, tiba-tiba doktor kata tidak boleh berjalan lagi semua kan. Jadi sewaktu 1.5 tahun akak bercakap-cakap dengan dinding, cakap-cakap dengan siling, cakap-cakap dan sebenarnya banyak yang akak bercakap tu akak sentiasa berdoa kepada Allah. Akak kata ya Allah ya Tuhanku bawalah aku pulang kerana aku tidak tahu bagaimana untuk hidup sebegini. Jadi tiap kali akak bermohon, menangis, doa pada Tuhan, akak rasa seperti Tuhan tu letak blanket selimut di atas akak untuk menenangkan akak. Jadi dari situ akak sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Kita yang mengabaikan dan melupakan dia. Jadi dari situ akak pick up the pieces, akak cuba cara-cara untuk berdikari. Akak susah pasal akak kena belajar macam mana pakai baju. Kadang nak pakai baju setengah jam pasal nak bergolek-golek, nak pasang akak kena guna lampin, kena guna beg pendiai kencing. Jadi banyak benda akak kena adjust. Berapa lama sini akak ambil untuk nak bagi ada balik dia punya semangat macam rasa kepercayaan, semangat betul. Lepas 1.5 tahun itu akak macam fed up lah. Bila aku nak macam gini kan. Lepas tu akak nak balik bekerja tapi orang tidak mau bagi akak kerja. 6 tahun akak tidak ada kerja. Tempat yang akak pernah kerja itu pun diorang tak mau beri akak kerja. Akak selalu berbaik sangka. Akak kata mungkin diorang tidak tahu bagaimana untuk membantu seseorang membaca berita atau pengacara yang okey. Tak pernah kan beritahu diri akak sendiri okey, fokus. Allah itu ada. Allah itu lagi penting daripada manusia. Kita bukan satu. Kemudian akak beritahu diri akak sendiri bahawa you have to be able to laugh at things. Kita mesti sentiasa gelakkan keadaan. Masya-Allah. Kak, waktu tu ada ke orang yang guide akak? Ataupun akak sendiri dapat benda-benda tu nak mendidik diri akak, didik hati, mengujuk tu? Akak pujuk diri hati akak sendiri. Pasal sendiri? Ya, sendiri. Pasal kalau orang nak beri kita motivasi, dia akan masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Ya. Orang yang beri motivasi itu adalah orang yang bukan OKU. Jadi akak pandang, macam mana kau nak cakap pasal aku, kau bukan OKU. Betul tak? Motivasikan diri sendiri. Orang selalu kata, but I don't have any friends. Saya tidak punya sahabat. Saya tidak ini. So akak cakap, kau dah kenapa? Kau pergi kat cermin tu,
Kau tengok cermin tu, kau tengok siapa kat depan cermin tu. Kau kan? Wow. Kau Wow. adalah sahabat kau sendiri. Pasal you are your own. Kita tidak perlu orang lain. Kita perlu yang Esa dan diri kita sendiri. Itu saja. Itu sahaja. You are on your own basis. Pasal kita sendiri tahu kita suka makan apa, kita suka buat apa. Ya. Bagaimana kita nak orang tu treat kita, kita sendiri tahu bagaimana kita nak treat diri kita. Ya. Jadi akak pun pinjam semangat sahabat OKU akak. Kawan-kawan akak OKU dia macam like, okay, kau budak baru macam tu. Macam masa mula-mula dulu akak takut tu tak pasal dia orang macam cerita. Macam tu kan. Masa tu akak pula rasa kekok tau. Budak-budak ni actionnya aksi. Cerita patutlah hingus lagi. Macam tu tau. Dia orang like tak endah. Okay, whatever. Okay lah. Jadi akak tengok dia orang susah macam mana pun. Dia orang masih cekal. Dia orang masih tabah. Jadi akak pinjam semangat dia orang. Sebagai senator ni, sebagai presiden OKU Central kan. So macam Awi tanya tadi, ada tak apa-apa isu atau perkara yang mungkin orang awam terlepas pandang untuk golongan OKU yang patut diperbaiki ni, senator? Silakan. Satu adalah kadang-kadang ibu bapa yang punya anak OKU, mereka malu untuk mendaftarkan anak mereka dekat JKM di Jabatan Kepentingan Masyarakat, ataupun mereka tidak bawa anak-anak mereka untuk didiagnose supaya kita tahu anak-anak tu OKU dia tahap apa ke apa. Dia selalu kata, tak apa, saya boleh jaga anak. Tapi dia orang lupa siapa yang akan jaga anak dia orang dan bagaimana dia orang boleh begitu. Lagi satu, pekerjaan tu penting sangat. Jadi kita mesti beri peluang untuk OKU untuk bekerja, beri peluang untuk OKU tu ke Menara Gading untuk belajar, dan kita kena pastikan prasarana di sekeliling kita semua ni adalah mesra OKU. Pasal satu hari nanti macam akak cakap, kita semua akan menjadi OKU. Jadi kita mesti tahu dan bijak untuk menyantuni OKU tu dan memberi empathy terhadap OKU itu. That's it. Betul. Sebab bukan apa tau, Mawi, ni saya cerita sikit lah. Sebab saya ni sekarang dalam keadaan bertongkat tau. So bila sekarang ni terjadi pada diri sendiri, saya baru rasa yang macam mana sakitnya hati bila tengok tempat parking kita nak pergi beli bahan dapur dipakai oleh mereka yang tidak sempurna. Allahu Akbar. So at least hari ni kalau yang dengar ni, at least dapatlah bagi kesedaran pada kita supaya jangan ambil parking OKU. Senator, kita nak tanya, Senator ada tak target nak masuk Paralimpik akan datang 2024? Menembak sukan menembak? InsyaAllah. Saya nak balik kepada latihan dan saya ingin bertanding di sahabat-sahabat yang lain. Rindu sangat. Namun begitu, saya pun ada tanggungjawab juga sebagai ahli Dewan Negara dan untuk memperkasakan dan bertegakkan hak sahabat-sahabat saya. Jadi saya akan cuba bahagikan yang sebaiknya, insyaAllah. Okey. Senator, kita nak minta Senator bagi ni sikit lah, kata-kata semangat untuk kontingen negara kita yang akan berentap dalam Tamasya Paralimpik Tokyo 2020. Tak lama lagi. Okay, saya cuma nak cakap yang saya begitu bangga dengan mereka semua dan saya semua tahu yang kita rakyat Malaysia akan mendoakan dan memberikan sorakan sungguh pun dari jauh semua di dalam hati dan jiwa mereka, dan saya tahu sangat yang mereka akan bawa balik beberapa pingat dan banyak lagi dan akan harumkan nama negara kita, dan kita dapat mendengar insya-Allah lawangan negaraku, nyanyian negara di Tokyo. InsyaAllah kita semua akan sama-sama berdiri apabila lagu itu dilaungkan. Okey, Nas, alhamdulillah Nas, semoga sedikit perkongsian ni dapat memberi inspirasi juga Nas kepada kita semua untuk terus bangkit. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Senator atas perkongsian hari ini dan untuk masa juga hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kasih. Kesihatan InsyaAllah kita doakan semoga Senator terus sihat dan akan dapat terus berjuang. InsyaAllah. Untuk negara kita. Amin, insyaAllah. Baik, Senator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.